Podcast Seram bersama Ale Bosku. Tunggu selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Ale Bosku. Baiklah, channel ini banyak menyediakan video-video yang menarik. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk update video-video yang terbaru. So guys, kita ke podcast seram yang seterusnya. Seperti biasa, tiap kali saya bercerita podcast seram, saya akan bawakan anda 3 kisah seram. So, adakah anda sudah bersedia untuk mendengar kisah seram daripada saya? Jadi jangan buang masa lagi. Jom kita dengar cerita ini. Baiklah, kisah seram kali ini saya dapat daripada email yang dihantar oleh seorang individu yang bernama Steven Charles. Steven Charles ni berasal daripada kota Kinabalu. Dia merupakan anak kepada polis. Dan cerita seramnya ni dia kongsikan ketika dia sekolah rendah. Jadi sebagai anak polis, mereka tinggal di barek polis, kira macam perumahan polis lah. Jadi ada beberapa blok. Okey. Jadi dia ni sekolah sesi petang. So sesi pagi dia masih boleh bermain lah. Jadi dia ada rakannya, jiran rumahnya yang dipanggil si boy. Okey, si boy. Jadi setiap pagi mereka akan berjumpa dan jalan-jalan lah sekitar barek polis tu, bangunan polis. Jadi ada satu rumah tu kosong, tidak berpenghuni. Jadi mereka sering bermain di rumah kosong tu. Mereka selalu tangkap kucing dan letakkan kurung kucing di dalam almari. Menurut cerita, setiap rumah polis ni dia ada satu macam almari lah. Jadi mereka kurung kucing tu, setiap hari lah orang akan kumpul kucing, cari kucing, orang akan kumpul. Jadi pulang daripada bermain, mereka akan pergi ke sekolah. Jadi selama 2 bulan mereka pergi bermain di rumah tu, tidak ada apa-apa gangguan. Sehinggakan suatu hari, lebih kurang 10 pagi, mereka berjumpa lah ya, si Steven Charles ni dengan si boy. Mereka berjumpa di rumah tu. Jadi mereka cari kucing, tapi tidak jumpa. Jadi tidak ada permainan lain melainkan mereka pecahkan barang-barang dalam rumah tu. Mereka tumbuk almari, mereka kasih pecah kaca, pijak plywood. Itulah, mau dikatakan 3 round orang dalam rumah tu. Masuk dalam store, masuk dalam tandas, masuk ruang tamu, masuk bagian dapur, kemudian pecah-pecahkan barang, pom-pom, tumbuk-tumbuk, begitulah. Itulah permainan mereka. Tiba-tiba rakan si Steven ni, mau terberak. Dia cakap, aduh, bilangnya, Steven, aku mau terberak, bilangnya. Kau tunggu sini sekejap aku berak sekejap. Dia cakap, aku balik, nanti aku datang balik. Jadi kawannya tu baliklah ke rumah dia. Jadi si Steven lah tinggal sendiri di rumah tu. Jadi sambil dia pecah-pecahkan barang di rumah tu, pam dari bilik ke bilik, sampailah dia mahu masuk ke tandas. Dia terkejut, tandas tadi pintu dia terbuka tapi ini tertutup. Jadi dia pelik lah, dia cakap, tadi terbuka, kenapa pula tertutup? Jadi dia pun tendang lah pintu tandas tu. Pam, bila dia tendang pintu tandas tu, tiba-tiba dia ternampak seorang perempuan di dalam tandas tu berdiri. Boleh kan? Bila perempuannya ada di sini kan, sedangkan orang sudah round rumah tu, memang tak ada orang. Itu rumah kosong, tiba-tiba ada perempuan berdiri. Perempuan tu berdiri, baju kebaya putih, pakai kain sarung dan tengah mengandung. Ya, mengandung lah, perutnya macam boyot lah, ya, buncit. Jadi dia terkejut, siapa perempuan ni? Dan perempuan tu dia cakap rambutnya panjang sampai ke bahu. Dia tergamam lah sampai dia macam terketar-ketar dia melihat macam yang dia ni manusia, kena hantu dia begitu kan. Tapi realiti dia nampak perempuan tu, dia macam mulut dia tegam lah. Jadi perempuan tu berjalan keluar dari tandas tu. Dia hanya tengok dan perempuan tu menuju ke kaki 5. Jadi dia ikut dari belakang lah. Kemudian dia tanya, "Makcik," bilangnya, "Makcik okey kah?" "Okey," bilangnya, bilang makcik tu. Bilangnya, "Okey," bilangnya, "Tiada apa-apa nak." Kemudian dia ikut si makcik tu. Dia cakap, kenapa makcik ni kan? "Makcik okey kah?" "Okey." Kemudian makcik tu sampai di hujung kaki 5, dia tengok bawah. Kemudian dia tanya budak tu, "Nak, makcik di mana ni?" Kemudian budak tu
si Charles ni pun cakap lah. Dia cakap, makcik ni di barek polis. Dia cakap kan, polis di KK. Kenapa makcik ada di sini? Tapi makcik tu diam siap. Makcik haus. Dia cakap, boleh kau ambilkan air untuk makcik? Boleh makcik, boleh. Jadi si Charles ni pun mau pergi ambil air lah di rumahnya. Bila dia 3 langkah saja ke depan, dia cuba toleh ke belakang semula lah. Dan bila dia toleh ke belakang, makcik tu hilang, guys. Hilang. Terkejut dia. Mana makcik tadi tu, dia cakap kan. Dia tengok semula di dalam. Bulu roma dia sudah kembang. Dia rasa lain sudah. Dia cakap, ini bukan manusia ni. Tiba-tiba dia dengar suara menangis dalam tandas. Ya, dengar suara menangis. Dia cakap, kenapa ada suara dalam orang menangis dalam tandas ni? Dan dia cuba intai. Dia tengok sedikit. Dan bila dia tengok, makcik tu dengan berlumuran darah duduk sambil menangis. Kemudian dia tengok si Charles. Dia cakap, tolong makcik Charles, tolong makcik. Apalagi si Charles, lintang pukang dia berlari terus balik ke rumahnya dan menggeletar. Kemudian dia telefon kawannya si Boy. Dia cakap, Boy, aku balik ke rumah Boy. Jangan kau pergi ke rumah kosong tu. Ada hantu, Boy. Si Boy pun terkejut. Apa yang kau nampak? Si Charles menceritakanlah segala-galanya. Lepas tu si Charles pergi sekolah. Pulang sekolah, si Charles ceritakan dengan ayah dia apa yang berlaku. Dan bila ayahnya dengar, ayahnya beritahu, ya, memang rumah tu dulu ada penghuni. Suaminya anggota polis, tapi curang dengan istrinya. Dan istrinya tengah mengandung dan bunuh diri di dalam tandas tersebut. Sebab itulah apa yang si Charles jumpa tu adalah penunggu rumah tersebut. Baiklah, kisah seram kali ini dikongsikan oleh saudari Mayang Sari dari Kelab Cerita Hantu. So, kisahnya kali ini pengalamannya hiking di Gua Kota Gelanggi. Dia mengikuti satu rombongan bersama rakan-rakannya untuk hiking ke Gua Kota Gelanggi. Jadi mereka daftar seperti biasa, lapor diri, lebih kurang ada 20 orang begitu. Melapor diri, kemudian mereka memulakan pendakian pada awal pagi. Di awal pendakian tidak ada apa-apa berlaku. Dia kagum dengan kehijauan hutan, ya, bunyi unggas, bunyi burung, udara yang segar, sejuk, nyaman, angin bertiup sepoi-sepoi. Memang kata orang dia memang nyaman lah dengan suasana di dalam hutan tersebut. Sehinggalah lebih kurang pukul 12 begitu, tiba-tiba gelak ketawa kawannya lama-lama makin hilang. Ya, bunyi burung semakin sunyi. Angin yang bertiup tadi tidak ada sudah. Dan semua pokok menjadi kaku. Dan bunyi-bunyi pun sudah tidak dengar. Dan dia sudah merasa heran, pelik. Kenapa dia hanya tinggal seorang? Dia cari rakan-rakannya, tidak ada. Dia coba teriak rakannya, Iza, Sari, Maya, tapi tidak menyaut. Dia cakap, mana kawan-kawanku ni? Tadi aku dengar macam di depan. Dan makin lama semakin berkabus. Kabus semakin tebal. Dan dia tahu yang dia sudah sesat di dalam hutan. Jadi dia cari satu tempat yang boleh menjadi tanda supaya rakan-rakannya tahu. Dan dia nampak ada satu pokok yang sudah tumbang. Dan dia berehat di pokok tersebut. Dia duduk dan dia masih perhati. Dia masih panggil rakan-rakan, tapi tidak ada yang menyaut. Jadi dia sudah mulai resah. Hatinya sudah mulai gundah gulana. Jantungnya sudah berdebar dan dia mulai menangis. Jangan tinggalkan aku. Dan suasana semakin gelap disebabkan kabus yang semakin tebal. Ya, dia teringat akan kata-kata neneknya. Neneknya cakap, kalau kau sesat dalam hutan, kalau ada kabus yang tebal, kau terus lari. Jangan dekat dengan kabus itu. Tapi dia berpikir, kalau aku mau lari kemana? Jadi dia hanya duduk di pokok itu sambil menangis. Aku mau pulang. Tiba-tiba ada seorang lelaki tua tegur. Nak, kenapa ni menangis, nak? Pakcik, dia cakap. Dia tengok pakcik tu tengah
dengan baju berjubah janggut ya, warna putih dan pakai tongkat ya. Dia terkejut, siapa pakcik ni kan? Tapi mau nak mau, mungkin dia rasa tu pakcik tu penyelamat. Dia begitulah, pakcik, saya sesat pakcik. Mana kawan-kawan kau? Saya tidak tahu pakcik, tadi di depan saya. Kemudian pakcik tu cakap dengan, jangan risau Belinga. Pakcik rasa kawan-kawan kau di sini saja. Kau tunggu saja di sini, dia cakap. Kemudian pakcik tu nampak kabus banyak tu. Pakcik tu bercakap, wahai makhluk di sini, jangan ganggu cucu ini. Cucu ini aku yang jaga. Nyah kau dari sini sebelum aku cederakan kau. Orang tu sambil menunjuk tongkatnya lah di kabus. Dia nak nampak apa-apa. Dia hanya nampak kabus yang tebal, tapi dia dengar suara orang ya, seperti berbual dan seperti ada suara tapak kaki kuda. Tapi dia tidak nampak. Ya. Kemudian dia tunduk, dia menangis. Ya, si Mayang ni menangis. Sabar, pakcik tu sabar. Kemudian pakcik tu membaca doa. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Dia dengarlah pakcik tu baca doa. Ya. Dan selepas pakcik tu baca doa, pakcik tu pegang kepalanya dan hembus. Kemudian pakcik tu berkata, dia cakap, lepas ni kau lalu kawasan tu. Pakcik tu nampak lorong lah. Kau lalu dan keluar. Jangan toleh belakang lagi. Dan bila kau lalu lorong tu, kau akan nampak rakan-rakan kau. Terus jangan toleh belakang dan ambil hadiah ni. Pakcik tu bagi satu hadiah berbentuk kain berbungkus kain kuning. Si Mayang takut lah, apa ni pakcik, aku nak mau pakcik. Ambil. Kalau kau nak ambil benda ni, kau tidak akan selamat. Anggap saja itu hadiah daripada pakcik. Jadi si Mayang ni pun takut. Yang penting dia dapat keluar, dia nak peduli, dia ambil siap lah. Kemudian pakcik tu iring dia pergi ke lorong yang ditunjuk tu. Dan sampai ke lorong tu, dia dengar suara kawan-kawan dia panggil, Mayang, Mayang. Si Mayang apa lagi? Dia terus lari ke tempat rakan-rakannya. Kemana kau Mayang? Dah nak maghrib ni. Sesat, hampir kami mau panggil bomba sudah ni, dia cakap. Dia terkejut, maghrib, sedangkan dia rasa baru beberapa minit dia sesat. Dan dia tengok pakcik tu sudah tidak ada. Tapi hadiah pakcik tu masih ada di tangannya. Dan dia takut, dia buang hadiah tu. Dia buang, dia takut nanti benda tu mengejar. Dan dia pulang semula ke rumah dia. Dan bila dia pulang ke rumah dia, bila dia buka beg dia, hadiah pakcik tu masih ada dalam beg dia. Dia pelik, padahal benda tu dia sudah buang. Jadi sebagai menghormati pakcik tu, dia simpan sajalah benda tu lah ya, tapi dia tidak guna. Dia hanya simpan benda tu sebagai hadiah daripada pakcik tersebut. Baiklah, kisah seram seterusnya terjadi kepada seorang wanita. Dia baru saja bertunang dengan lelaki pilihannya. Dan lelaki ini memang kerasnya dari sekolah menengah lagi. So, apabila mereka dewasa, mereka pun niat untuk kahwin. So, mereka bertunang dahululah. Dan tunangnya tu baru dapat kerja di sebuah syarikat. Okey. Permulaan dia bekerja tidak ada masalah. Sebulan dua tu memang dia selalu hubungi keluarganya. Dia selalu menghubungi tunangnya ya, tak ada masalah. Sehinggalah selepas 2 bulan bekerja di syarikat tersebut, perangainya sudah mulai berubah. Dia jarang balik ke rumah. Okey, sering lepak dengan kawan-kawannya. Malam-malam saja habis kerja dia akan pergi lepak dan balik tengah malam. Ya, dan sudah jarang menghubungi tunang dia. Jadi perempuan ni agak risaulah dengan perubahan sikap dia punya tunang. Sebab sebelum ni taklah begitu. Dulu dia ni macam tergila-gila lah dengan dirinya lah kan. Tapi semenjak dia kerja di syarikat tu, dia macam dua hati sudah. Dia macam perangai sudah berbeza. Jadi dia rasa was-was, syak ada sesuatu yang berlaku. Sehinggalah satu hari tunang dia telah kemalangan motosikal sehingga terpaksa masuk ward di mana kaki tunangnya tu patah. Jadi sebagai tunang mestilah lawat kan. Jadi dia pun pergilah ke hospital tu untuk lawat. Dan bila dia sampai ke hospital ingin lawat, tiba-tiba dia nampak ada seorang perempuan yang tidak pernah dia nampak tengah bercakap dengan tunang dia di katil. Jadi dia pelik, perempuan ni siapa? Jadi dia tidak mau sergalah, dia tidak mau ganggu, mungkin itu kawan sekerjanya kan. Lepas tu selepas dia jumpa perempuan tu jalan, barulah perempuan tu, tunangnya tu jumpalah dengan tunangnya. Tapi tunangnya tu buang muka.
Dia cakap kan, dia tanya lah, bang kenapa nih bang? Kenapa abang buang muka? Kenapa abang marah dengan saya? Kita ada masalah ke bang? Tapi dia punya tunang tu tidak mau cakap apa-apa. Kau pergi dari sini, aku malas tengok muka kau, aku benci tengok muka kau. Mereka kan pelik lah, dia cakap kan apa masalah kan? Jadi dia agak sedih dan terkilan lah kerana tunangnya macam berubah 360 darjah. Jadi dia pun repot lah, dia laporkan perkara tersebut dengan keluarga tunangnya. Dia cakap perubahan apa yang berlaku dan keluarganya pun sendiri mengiyakan akan perubahan anak mereka sendiri. Jadi oleh kerana tidak puas hati, dia jumpa lagi tunangnya dan cakap untuk mengetahui apa sebenarnya yang berlaku, apa masalah sehingga dia tidak mau bercakap. Oleh kerana terlalu mendesak, tunangnya itu marah dan memutuskan pertunangan mereka. Dia cakap, sudah, aku malas dengan kau, aku benci dengan kau. Dia cabut cincin tunangnya, dia buang. Dia pun macam yang hancurlah, berkecai hatilah. Siapa nak berkecai kan? Jadi dia menangis teresak-esak dan dia laporkan dengan keluarga tunangnya itu bahawa anak mereka telah memutuskan pertunangan. Jadi keluarga mereka pun sedih lah sebab mereka kenal sangat dengan perempuan ni lah. Dengan perempuan ni memang diorang kenal sangat sebab rapat. Jadi agak sedih keluarga dan dong cakap sabar, benda ni kita cuba settle. Jadi perempuan ni tak puas hati. Dia cakap aku mau jumpa je perempuan yang jumpa dia yang pertama tu. Dia mau pergi jumpa dan akhirnya dia dapat jumpa juga perempuan yang jumpa masa yang first waktu, masa dia pergi waktu dia jumpa. Dia tanya siapa dia, apa hubungannya dengan bekas tunangnya. Kemudian perempuan tu tanpa selindung apa-apa, dia cakap dia suka dengan lelaki tersebut. Dan yang lebih dahsyat, dia mengaku dia telah sapu minyak dagu dengan bekas tunangnya. Sebab itulah bekas tunangnya tergila-gilakan dia. Dan dia sanggup, dia cakap, kena tangkap basah dengan bekas tunangnya tu agar mereka dapat kahwin. Terkejut guys perempuan tu, sampai dia cakap sanggup juga perempuan tu sampai buat begitu, sampai pakai minyak dagu, sampai sanggup kena tangkap basah untuk merampas bekas tunangnya tu. Jadi apalagi perempuan tu dia pergi repot dengan keluarga dan ceritakan apa yang berlaku. Jadi keluarga bekas tunangnya ni bawa pergi berubat dengan ustaz. Jadi tunangnya ni, perempuan ni pun ikut juga. Begitu setianya dan begitu sayangnya perempuan tu dengan lelaki tu. Dia ikut juga pergi berubat. Dan setelah berubat, alhamdulillah akhirnya lelaki tersebut sembuh dan sedar diri. Dan dia betul-betul minta maaf dengan perempuan tu. Dan akhirnya mereka sambung semula pertunangan dan tidak berapa lama kemudian mereka pun berkahwin. Jadi guys, memang dahsyat orang yang tergila-gila hingga sanggup buat apa saja. Tidak kira lah perkara tu syirik kah, kurafat kah, sanggup sampai kena tangkap basah. Memang ada guys orang sedemikian. So berhati-hati dan selalu baca doa untuk mengelak orang-orang yang berperangai syaitan ini. Jadi guys, itulah dah kisah seram kita kali ini. Jadi macam mana? Adakah kisah seram tersebut menyeramkan diri anda? Teruskan sokongan anda kepada channel Ali Bosco. Kita akan berjumpa lagi di podcast seram akan datang. Sekian daripada saya, Ali Bosco. Assalamualaikum.